Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah Salawatullah wa salamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama-tamanya dan selama-lamanya marilah kita meninggikan dan merafa'kan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini, pada pagi ini sama-sama kita dapat bersemuka walaupun dalam jarak yang jauh tetapi hati kita dekat. Jadi tuan-tuan, para hadirin, para hadirat, para warga kerja JMI, para sahabat handai, para pelajar dan semua yang hadir, yang menyaksikan live Facebook Husni Harun dan juga German Malaysian Institute pada pagi ini, yang merupakan salah satu daripada kerja rumah Ustaz pada hari ini. Kerana kami bagi dua, ada sebahagian kerja di office, ada sebahagian kerja daripada rumah. Memandangkan COVID sudah naik bilangannya buat beberapa hari ini, maka pada sembang-sembang kita pada pagi ini eloklah kita cerita sedikit tentang fiqh semasa tentang COVID. Tuan-tuan, puan-puan, sahabat handai, warga sekerja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Tidak syak lagi di mana penghujung Disember 2019 satu dunia dikejutkan dengan penularan COVID, yang mana dipercayai berpunca daripada bandar Wuhan yang terletak di wilayah Hubei, China, seperti mana diceritakan oleh WHO. Kemudian telah melancarkan global, di mana global 2019 COVID clinical data pada tarikh 28 Januari 2020 bagi membenarkan negara-negara ahli untuk menyumbang data klinikal bagi menyampaikan maklum balas klinikal kesihatan awam. Oleh itu, para hadirin, para hadirat, muslimin, warga kerja, para student dan juga sahabat handai sekalian, maka pada 11 Mac 2020, WHO telah menukar status wabak tersebut kepada tahap epidemik, kepada pandemik. Ini menggambarkan bahawa bahayanya telah menjangkau kepada seluruh dunia. Sehingga 15 Mei 2020 keseluruhan jumlah kes semakin meningkat dan dilihat telah melebihi angka 4 juta. Manakala pada hari ini kalau saya tengok kepada data dunia sudah meningkat kepada 7.482.000, di mana hampir 7,5 juta melibatkan seluruh dunia. Yang mati pula ialah 420,132 sampai hari ini, bermakna hampir 1,5 juta yang mati, 7,5 juta yang terkena positif. Manakala kita di Malaysia semalam 561, dan kita di Kuala Lumpur ada 15, Selangor ada 26, dan kematian kita semalam ada 2 orang. Jadi ini adalah perkara yang perlu kita mengambil berat. Bagaimana kita nak berjuang, nak berjihad untuk memastikan supaya kita menjadi orang yang selamat, yang sehat, dan dapat sabar berhadapan dengan
COVID-19 ini. Oleh itu, sejarah kita nak ceritakan sedikit, sejarah kronologi dan statistik terkini sudah kita ceritakan. Dan sebagai mengimbas takrif coronavirus secara umum, di mana coronavirus ataupun cough adalah suatu keluarga besar virus yang menyebabkan pelbagai jenis penyakit yang meliputi demam selsema sehingga penyakit serius seperti severe acute respiratory syndrome, coronavirus ataupun SARS, dan Middle East respiratory coronavirus yang disebut MERS-CoV. Coronavirus baru pula diberi nama dengan novel coronavirus, iaitulah yang muncul pada tahun 2019. Maka diberi nama 2019nCoV, virus corona ataupun coronavirus 2019 yang disebut COVID-19, di mana ia adalah mana-mana strain baharu virus tersebut yang sebelum ini tidak pernah dikenal pasti ataupun tidak pernah dikesan pada badan manusia. Oleh kerana itu, sekarang kita sudah dapat dikesan melalui pelbagai alat-alat yang teknologi canggih, seperti mana kita mendapati di hospital-hospital apabila diperiksa dengan swab yang telah sedia maklum. Maka coronavirus ini adalah kumpulan daripada virus yang menyebarkan penyakit kepada mamalia, termasuk manusia dan juga burung. Dan ia sebenarnya ditemukan pertama kali pada tahun 1960, dan coronavirus mendapat nama daripada bentuk yang seakan-akan mempunyai mahkota. Oleh itu dinamakan sebagai corona, yang bermaksud mahkota ataupun crown. Coronavirus adalah salah satu daripada keluarga virus yang besar, dan kebanyakannya hidup dalam haiwan seperti unta, lembu, kucing dan juga kelawar. Itu dia pada asal usul sejarahnya. Kemudian kronologi penyakit COVID-19 ini. Novel coronavirus ataupun nCoV ataupun COVID-19 adalah virus yang telah dikenal pasti menyebabkan wabak yang melibatkan saluran pernafasan, di mana ia pertama sekali dikesan di Wuhan, China pada 31 Disember 2019. Itu dia. Dan kes pertama coronavirus ini dikesan di Wuhan apabila seorang pekerja pasar borong makanan laut Hunan ataupun Huanan yang menjual pelbagai jenis hidupan laut, haiwan dan juga burung jatuh sakit akibat sejenis pneumonia ataupun pneumonia, di mana pesakit mengalami gejala-gejala seperti selsema ataupun flu, dan dikarantin sementara mencari punca ataupun untuk mengenal pasti punca. Keesokan harinya, lokasi utama virus itu disebarkan dan telah dikenal pasti, iaitu melalui sebuah pasar makanan laut. Maka sejak hari itu, operasi pasar tersebut telah ditutup. Maka berdasarkan sejarah ini, kita pun telah menutup banyak pasar-pasar di Malaysia, di dunia dan di mana saja yang melibatkan jualan haiwan berbagai jenis, sama ada hidupan laut ataupun burung dan sebagainya, termasuklah kelawar yang merupakan punca yang membawa virus tersebut. Dan kajian telah dijalankan terhadap haiwan-haiwan yang telah dijual di pasar tersebut beserta dengan sampel COVID-19 yang diperoleh menunjukkan satu kemungkinan bahawa ia berasal daripada virus yang terdapat dalam ular ataupun kelawar. Ini sudah kita dengar dan boleh baca sendiri. Dan saya nak ceritakan ringkas pada hari ini bagaimana panduan dalam menghadapi wabak ini. Ini yang paling penting dalam kehidupan kita. Dan kita mengharap di mana beberapa panduan dan nasihat utama kepada kita, khususnya rakyat Malaysia, Indonesia dan juga negara-negara Islam, dan khususnya dan secara umum seluruh dunia,
Mudah-mudahan ia memberi manfaat kepada kita dalam mengharungi ujian dengan penuh ketabahan dan kesabaran ini. Pertama sekali kita nak tahu bahawa ujian ini memang sudah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 155 hingga 156. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Demi sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut kepada musuh, dan dengan merasai kelaparan, dan dengan berlakunya kekurangan daripada harta benda dan jiwa serta hasil tanaman. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila mereka ditimpa oleh sesuatu musibah, sesuatu kesusahan, sesuatu ujian, sesuatu wabak, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah kepunyaan Allah dan kepada Allah jualah kami akan kembali. Ini penting dalam kehidupan kita, ya, supaya kita ada panduan di dalam menempuh ujian seumpama ini. Maknanya Allah telah memberikan satu khabar gembira bahawa wabashirus sabirin, khabar gembira kepada orang-orang yang bersabar dengan ujian, sama ada ketakutan ataupun kelaparan, kekurangan harta, buah-buahan, tanaman dan sebagainya. Maka ini sebenarnya memberikan hikmah yang cukup besar kepada kita, supaya kita merasa humble sedikit. Yang sebelum ini mungkin kita merasa begitu ego, sombong, apalagi negara-negara kuasa besar, yang mereka memiliki senjata, peluru berpandu, kekuatan hebat dan sebagainya. Rupanya dengan kekuatan dan kereta kebal, dengan pesawat gempur, tak mampu menggempur virus yang begitu halus. Itu dia. Maka pada ayat ini juga Allah Subhanahu wa taala memberikan khabar bahawa Dia menguji hamba-hambanya yang beriman dengan beberapa ujian di saat mereka berada dalam keadaan suka dan duka. Dan kesemua mereka akan mendapat pahala jika mereka bersabar terhadapnya. Itu dia beza orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, malah mereka mengucapkan dengan istirja sebagai bukti kesabaran dan kesyukuran. Inna lillahi, kita ini milik Allah dan kepada Allah. Kita ini kan sementara, kita ini kan pinjaman, dipinjamkan nyawa, dipinjamkan mata, dipinjamkan harta, dipinjamkan segala kesenangan, kemewahan, keamanan dan sebagainya. Maka barang pinjaman bila diambil balik oleh tuannya, kita kena pasrah, kena serah, kena reda. Dan inilah ciri-ciri orang yang beriman. Itu dia. Demikian pula di dalam hadis di mana Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata bahawa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslim tusibuhu musibatun fayaqulu ma amara Allahu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un summa jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha illa akhlafa Allahu lahu khairan minha." Tengok, ini dalam Sahih Muslim, di mana Nabi menyebut, tidaklah seorang mukmin tertimpa musibah lalu ia membaca apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Itu dia, bila diuji dengan musibah kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Summa ujurni fi musibati. Tengok, ya Allah, berilah kami pahala. Tengok, kerana musibah ini, wa akhlif li khairan minha, dan tukarlah ataupun tukarkanlah bagi aku dengan yang lebih baik daripadanya.
illa akhlafallahu lahu khairan minha. Niscaya Allah akan menukarnya dengan yang lebih baik. Ini nak menunjukkan bahawa ada hikmah di sebalik ujian yang tengah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan menuding jari ke sana ke sini, kepada pihak ini, pihak itu dan sebagainya. Sedangkan hadis ini jelas memberikan message bahawa setiap orang beriman digalakkan untuk menyebut lafaz istirja' tadi ketika mana ditimpa musibah, sama ada musibah tersebut kecil ataupun besar. Oleh kerana itulah Imam Nawawi menyebut sunat melafazkannya kerana Rasulullah SAW disuruh melafazkannya, dan ayat Quran juga menunjukkan hal yang sama. Itu dia. Begitulah dalam hadis-hadis yang lain kalau kita rujuk, itulah dia ucapan kita bila ada musibah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bukan sekadar kematian, di mana kita silap di dalam kehidupan harian kita, dalam adat tradisi kita. Bila kita pergi ke hospital, ke rumah sakit, ke klinik, kita tengok sahabat kita sakit, kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sudah tentu orang sakit akan makin semula dikata saya tak mati lagi dia. Ini silap. Malah dalam hadis kita tertendang batu pun, jatuh longkang dan sebagainya, semua kena sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi betulkan persepsi kita kepada syariat. Bukan sekadar kita ikuti adat kita. Di samping ada doa-doa Allah syfi mardana syifaan ajilan la yughadiru saqaman wala alaman, itu kita berdoa supaya dicepatkan kesembuhan kepada mereka yang sakit. Namun kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un juga adalah ucapan sunnah. Yang keduanya, kita apabila ada sesuatu, tak boleh kita menakut-nakutkan orang lain dengan hebahan yang tidak tepat. Ini dalam suasana seperti ini, jangan ada pihak yang mengambil kesempatan menambah-nambahkan cerita. Ini adalah cukup berbahaya. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan panduan SOP yang cukup mantap kepada kita. Dalam surah An-Nisa ayat 83, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adha'u bi walau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Surah Al-Azim. Dan apabila datang kepada mereka suatu berita mengenai keamanan ataupun kecemasan emergency, ada apa-apa berita, mereka terus menghebahkannya. Padahal kalau mereka kembalikan saja perkara itu kepada Rasulullah ataupun kepada ulil amri, yakni orang-orang yang berkuasa, kepada pemerintah, kepada kerajaan yang memimpin mereka, tentulah hal itu dapat diketahui oleh orang-orang yang layak mengambil keputusan mengenainya di antara mereka. Dan jika tidaklah kerana lempah kurnia Allah Subhanahu wa taala dan belas kasihannya kepada kamu, tentulah kamu akan terbabas menuruti akan syaitan, kecuali sedikit sahaja, iaitu orang-orang yang teguh imannya dan luas ilmunya di antara kamu. Jadi inilah tuan-tuan, kadang orang yang mengeluarkan maklumat-maklumat palsu yang hak dan sebagainya, mereka tidak ada iman ataupun mereka adalah orang-orang yang jahil. Maka kita jangan terparuh dengan orang-orang yang tak ada iman dan orang-orang yang jahil. Kita kembali kepada yang berwajib, yang berautoriti, seumpama Kementerian Kesihatan yang begitu tepat di dalam memberikan informasi, maklumat dan sebagainya, sehingga kita tidak perlu sebelum Kementerian Kesihatan memberikan maklumat, kita dah keluar maklumat sendiri. Ini adalah tidak boleh dan ini adalah haram, kerana membentuk satu kecemasan, ketakutan di kalangan orang awam. Dan ini bertepatan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hamala alaina silah falaysa minna." Siapa yang membawa senjata untuk menakut-nakutkan kami, maka dia bukan daripada golongan kami. Siapa yang menakut-nakutkan bawa maklumat-maklumat yang palsu, yang menakutkan, maka dia bukan golongan kami, kata Nabi. Maknanya bukan umat Nabi. Membawa penipuan, pembohongan dan sebagainya, menakut-nakutkan orang, jangan. Ini hadis dari Imam Bukhari.
Imam Nawawi menyatakan bahawa hadis ini di sisi ahli ilmu memberikan maksud perbuatan membawa senjata untuk menakutkan orang ramai bukanlah daripada petunjuk dan amalan kami. Artinya apa dia? Bukan saja berbentuk senjata, malah berbentuk wabak ke penyakit dan apa saja yang membuat suasana riuh, suasana takut dan sebagainya, maka semua itu adalah diharamkan. Malah sabda Nabi SAW, la yahilul muslim ay yurawwi'a muslima. Ini hadis dari Imam Abu Dawud. Tidak halal bagi seorang muslim menakutkan orang muslim yang lain. Jadi tak perlu, tetapi kita mohon kesabaran. Tak payah kita buat suasana cemas, ya. Termasuk dalam etika menakutkan orang dalam menyebarkan maklumat palsu, menyebabkan masyarakat berasa panik, takut, bimbang. Begitu juga sebaran-sebaran maklumat yang menggerunkan tanpa usul perisa, sedangkan hakikat sebenarnya adalah berlainan. Dan inilah yang disebut di dalam perkataan in kunta naqilan fasihah atau mudda'iyan faddalil. Ini disebut oleh para ulama dalam usul fiqh. Jika sekiranya menukilkan sesuatu, maka sahkan terlebih dahulu. Atau jika membuat sesuatu dakwaan, maka hendaklah mengemukakan bukti. Itu dia. Malah kalau ada bukti pun tak boleh disebarkan segera, melainkan disaring ataupun disusun kalimat-kalimat yang supaya orang bersabar dan orang tidak menjadi cemas, ya. Oleh kerana itulah kita ucapkan tahniah sekali lagi kepada Kementerian Komunikasi Multimedia Malaysia kerjasama dengan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan Malaysia telah melakukan senarai berita-berita palsu berhubung dengan wabak, di mana ditulis dengan live fake news, ya, supaya kita tidak terlibat dengan news ataupun berita-berita yang palsu. Maka tuan-tuan, puan-puan, sahabat sekerja, para pelajar, sahabat handai, pastikan walaupun ada orang kirim, kita pastikan kita sahkan dulu betul ke tak betul sebelum kita cepat-cepat nak kongsi kepada orang. Tak perlu, ya. Itu dia, supaya kita dalam keadaan tenang dan tidak menyebarkan dan tidak berkongsi dosa dengan orang lain. Kongsilah pahala, ya. Seterusnya mengambil asbab kerana ia termasuk dalam hakikat tawakal, di mana menjadi sunnatullah agar kita berusaha dan mencari sebab bagi melaksanakan sesuatu ataupun mengenai sebarang bentuk penyakit. Seterusnya dengan itu dapat mencari ramuan serta rawatan untuk penyakit tersebut. Maka inilah yang disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW, di mana baginda juga bagi SOP. Apa SOP? Tadi SOP Allah Ta'ala, kita bersabar, kita baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan menyebarkan maklumat palsu. Kita kembali kepada kerajaan, pihak berautoriti. Ini SOP Allah. SOP Rasul pula apa dia? Nabi bersabda, Inna Allah Azza wa Jalla anzala da' wa dawa wa ja'ala likulli da'in dawa'an fatadawaw wa la tadadawaw bi haramin. Sesungguhnya Allah menurunkan penyakit, dan Allah juga menurunkan penawarnya, vaksinnya. Dia jadikan setiap penyakit ada penawarnya. Maka hendaklah kamu berusaha merawat, tetapi jangan merawat dengan benda yang haram. Ini dia, tuan-tuan, puan-puan, para pelajar, sahabat sekerja, para hadirin, hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, supaya kita lebih mantap di dalam memahami isu Covid sekarang ini. Jangan semua orang jadi menteri kesihatan, semua orang jadi pemberita, semua orang jadi ustaz, semua orang jadi mufti, semua orang jadi, bukan begitu. Kita mesti mengakui kejahilan kita, ketidaktahuan kita. Kita mesti sifat humble, tawadhu, ya. Oleh kerana itu dalam konteks COVID-19 ini kita digalakkan untuk berjaga-jaga dan menjaga kesihatan diri dengan mengikut segala bentuk panduan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, daripada SOP yang sudah diberikan kepada kita. Oleh kerana itulah kenapa kita kena fahami la adwa, tidak ada penyakit yang berjangkit. Apabila Nabi SAW menyebut apa maksud hadis ini daripada Abu Hurairah, hadis ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Nabi bersabda la adwa, tidak ada penyakit yang berjangkit. Apa maksudnya? Yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini adalah bahawa penyakit berjangkit itu tidak dapat menular dengan sendirinya, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan
penularan penyakit itu dengan sebab-sebabnya. Di antara disebabkannya adalah pergaulan orang sakit dengan orang yang sihat. Itu dia. Itulah kena jaga jarak. Itu dia. Seperti mana kita sekarang ini kan, termasuk di pasaraya ataupun di surau, di masjid, semua kena jaga jarak. Di sekolah, di universiti, di mana-mana tempat awam kita menjaga jarak. Maka ini adalah salah satu ikhtiar usaha kita. Maka di antaranya disebabkan bergaul dengan orang sakit dan orang yang sihat. Sebab apa? Sebab yang boleh menyebabkan penularan penyakit. Dan inilah salah satu pendapat ulama dalam memahami hadis ini. Dan pendapat ini juga dikuatkan oleh Ibnu Salah, seperti mana yang mana hadis tersebut bahawa penyakit berjangkit itu adalah mesti kita jaga, kerana Allah Subhanahu wa taala telah menyebut innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang bertaubat dan cinta kepada orang menyucikan diri. Jadi salah satu jaraknya ialah hendak kita bertaubat, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan menyucikan diri. Menyucikan diri berbentuk suci tubuh badan, cuci daripada najis, suci daripada hadas, suci daripada berbagai keturunan yang zahir, dan juga yang batin tadi, daripada dosa dan noda. Oleh kerana itulah kenapa Syekh Ali As-Sabuni berkata, sesungguhnya Allah amat mencintai orang-orang bertaubat daripada dosa dan membersihkan diri daripada perbuatan yang tercela dan juga daripada kekotoran. Jadi kita kena bersih zahir kita dan batin, luaran dan dalaman kita. Oleh kerana itulah kenapa kita dalam bentuk zahir kita cuci tangan, cuci tangan, nampak kan? Daripada atas tapak tangan kita dengan sanitizer, Kemudian pastikan permukaan tangan kita semuanya selama 20 saat sehingga ia kering. Itu dia. Maka kita ikuti, dan ini adalah panduan SOP secara umum daripada Allah dan Rasulullah SAW. Demikian pula kita ada yang bertanya, di masjid macam mana Ustaz? Di pasaraya buka, masjid kenapa tutup dan sebagainya. Sekarang kita di Kelang ni semua tutup, maka kita dengar bagaimana SOP Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam surah At-Taubah ayat 108. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La takum fihi abadan. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaum ahaqqu an takuma fihi rijalu yuhibbuna ay yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Janganlah engkau salat di masjid itu selama-lamanya, kerana sesungguhnya masjid Quba yang engkau bina wahai Muhammad, yang telah didirikan di atas dasar takwa daripada mula wujudnya, sudah sepatutnya engkau salat padanya. Di dalam masjid itu adalah orang-orang lelaki yang suka mengambil barat, yakni membersihkan dan mensucikan dirinya. Dan Allah mengasihi orang-orang yang membersihkan diri mereka zahir dan batin. Ini isyarat Nabi kepada Masjid Zarar yang didirikan atas tujuan yang tidak betul. Ada udang di sebalik batu untuk supaya orang mengelak akan datang ke masjid yang telah dibina oleh Rasulullah. Dibina Masjid Zarar atas tujuan-tujuan politik oleh orang munafik, oleh Musailamah, oleh Abdullah bin Ubay, Maka jangan kamu pergi ke masjid yang tujuannya tidak betul, tetapi pergilah ke masjid yang sudah ada SOP-nya, yang tujuannya untuk mendekatkan diri dengan Allah. Tujuannya di sana ada sanitizer untuk menjaga kebersihan dan sebagainya. Karena di mana Allah menyebut ayyatatahharu, kamu di sana boleh menyucikan diri kamu, sama ada zahir dan batin. Wallahu yuhibbul mutahhirin, dan Allah cinta kepada orang yang menyucikan diri. Jadi kita pastikan masjid yang ada SOP, yang ada jarak, yang ada sanitizer, yang ada cek suhu dan sebagainya, yang mana kita pakai mask, kemudian kita bawa sejadah sendiri. Semua itu adalah termasuk arahan umum dalam ayat ini, dan menunjukkan betapa Allah memuji golongan orang yang menjaga kebersihan. Itu dia. Apa dia kaedah? Kita nak tahu sedikit kaedah kaedah pencegahan. Bagi mengelak penyakit-penyakit, banyak kaedah pencegahan yang disarankan oleh pakar-pakar berautoriti dalam Islam, di mana Rasulullah SAW telah memberikan asas pencegahan yang baik melalui udara.
melalui udara. Udara dalam bahasa Inggeris itu airborne, ya. Titisan, droplet, maupun sentuhan, kontak. Itu dia kaedah pencegahan. Maka kita tengok bagaimana hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha ayatanaffasa fil ina'i ayyunfakha fihi. Tengok. Dengar elok-elok ni hadis SOP daripada baginda Rasulullah SAW ini. Nabi bersabda bahwasanya Nabi melarang untuk bernafas dalam bejana atau meniupnya. Jangan kita bernafas. Maka tak boleh kita tiup pula. Ini tengok arahan umum SOP yang telah ditunjukkan begitu mantap oleh baginda Rasulullah SAW sejak 1442 tahun yang lalu. Demikian pula dalam hadis yang lain, hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza atasa ghatta wajhahu biyadihi aw bi thawbihi wa ghadda bihi sautahu. Ini hadis dari Imam Tirmizi. Kalau para pelajar ahli akademik nak mencari hadis ini, cari hadis yang ke-2745. Hadis ini hadis hasan sahih yang bermaksud bahawasanya apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam bersin, baginda menutup wajahnya dengan tangan, bersin, dengan tangan ditutup, dan ditutup pula dengan kainnya sambil merendahkan suaranya. Lain dengan kita kan, bila kita bersin, kita kadang bukan kita tutup apa-apa, malah kita bersin dengan percikan bersin itu kepada kawan kita, sahabat kita kiri kanan dengan suara yang paling dahsyat. Sedangkan Nabi suruh merendahkan suaranya. Ini di SOP, ini dia panduan daripada baginda Rasulullah SAW. Maka praktikal kita pada zaman ini ialah dengan memakai face mask, penutup muka, bagi menghalang air liur, menghalang kahak dan hingus si pemakai daripada tersebar ke udara ketika batuk ataupun ketika bersin. Maka yang kita buat ini bukanlah daripada WHO. Memang Nabi dah praktikkan 1400 tahun lebih yang lalu. Ini dia tuan-tuan, para sahabat, para pelajar, hadirin hadirat yang dirahmati sekalian. Demikian pula kalau kita tengok hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi bersabda, la yuridanna mumridun ala musih. Ini sahih Bukhari. Nabi bersabda, pesakit yang berjangkit janganlah mendatangi orang yang sihat. Maknanya orang yang sakit yang dicampur dengan orang yang sihat. Maka kenapa kita kena lockdown, kena duduk di rumah? Orang sakit jangan pergi ke surau, jangan pergi pasar raya, jangan pergi ke mana-mana, duduk di rumah. Di situ dia bermuhasabah diri, di situ dia berzikir, di situ dia merawat diri dan sebagainya. Ini sudah cantik. Ini SOP sudah wujud sejak zaman berzaman. Malah pensyarah kepada Sahih Bukhari ini di antaranya ialah Amirul Mukminin dalam ilmu hadis, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata, padanya terdapat penguat kepada tegahan daripada membawa atau menyebarkan penyakit. Itu maksud bahawa kita pisahkan antara orang sihat dengan orang sakit. Dan Nabi bersabda, idza sami'tum bi ta'un bi ardin fala tadkhuluha wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju minha. Juga dalam Sahih Bukhari. Para pelajar ahli akademik nak mencari hadis ini, cari hadis yang ke-5728 dalam Sahih Bukhari. Apa Nabi kata? Jika kamu mendengar penyakit ta'un melanda di suatu kawasan, di suatu tempat, janganlah kamu masuk ke kawasan tersebut. Dan jika kamu berada di kawasan tersebut, janganlah kamu keluar daripada situ. Ini dah cantik. Maka kita termasuk ustaz hari ini, kita berada di rumah supaya menghilangkan 3S yang disebut oleh MKN kan. Jangan pergi tempat 3S, tempat sesak, tempat sempit dan tempat sembang. Jadi sempit, sesat, sembang. Jangan, jaga benda itu. Ini dah disebut. Ringkas supaya kita lebih faham. Dalam bahasa hadis tadi, jangan campur. Jangan pergi ke tempat yang ada wabak. Dan orang dah berada di tempat, jangan pergi keluar. Dah cantik dah tu. Oleh kerana itulah, jangan kita menuding menuding jari ke kiri kanan, ke depan belakang, atas bawah, orang kecil, orang besar dan sebagainya. Ini ikuti SOP Rasulullah, kita akan diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana hadis ini menunjukkan bahwa pemerintah boleh mengambil tindakan karantin terhadap rakyatnya agar penyakit atau wabak tidak tersebar. Di mana Abdurrahman bin Auf pernah menyebutkan apa disebut
bahawa hadis ini kepada Khalifah Umar bin Khattab ketika beliau bercadang pergi ke negeri Syam semasa wabak taun sedang merebak di negeri Syam. Mendengar hadis ini, Amirul Mukminin Umar bin Khattab membatalkan hasratnya. Ini dia. Maknanya kalau kita pun nak bekerja, kalau ada wabak, maka kita beritahu bos kita, jangan sembunyi-sembunyi, jangan senyap-senyap. Dia dah terkena positif, dia pergi bekerja, akhirnya menyebabkan orang lain berjangkit. Maka kenapa dalam perbincangan dengan ulama, seumpama Majlis Agama Islam ataupun jabatan fatwa, mufti negeri-negeri dan sebagainya, semua mereka sentiasa bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan untuk memastikan area yang ada COVID dan sebagainya, supaya area situ ditutup, orang luar jangan masuk, orang di situ jangan keluar. Maka ini semua adalah bertepatan dengan SOP yang telah diletakkan oleh kerajaan. Maka tinggal kita patuhi, kita ikut. Jangan ada orang-orang yang mengambil kesempatan untuk kepentingan diri dan sebagainya. Jaga diri, semoga Allah menjaga kita sebagai usaha, dan kita jaga kita dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hadis kalau kita nak simpulkan, ada hikmah yang besar mencegah penularan penyakit yang berjangkit, di mana yang pertama ialah tidak berada di tempat yang berisiko tinggi, kemudian menjaga kebersihan diri, kemudian keperluan kuarantin bagi pesakit yang mengidap penyakit berjangkit, dan kuarantin diri bagi mereka yang sudah berkontak dengan orang tersebut. Dan apa yang paling penting, kita mesti bertabayun berita yang kita peroleh ini dengan mengesahkan akan kesahihan. Itu pun kalau kita nak sampaikan dengan menyusun kata kalimat sesuai dengan adab dan kesopanan. Walaupun ia benar, jangan kita sampaikan terus, takut orang mendengar itu akan sakit jantung terus mati. Maka ada cara-cara penyampaian. Maka kita serah kepada MKN, serah kepada Kementerian Kesihatan, kepada yang berautoriti, kepada Jabatan Agama Islam negeri masing-masing. Mereka akan memberikan maklumat yang tepat, yang sahih kepada kita. Dan ini bertepatan dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran Karim surah Al-Hujurat ayat ke-6, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Baik orang beriman, jika datang kepada kamu seorang yang fasik membawa satu berita, maka selidiklah untuk menentukan kebenarannya, supaya kamu tidak menimpa sesuatu kaum dengan perkara yang tidak diingini dengan sebab kejahilan kamu mengenainya, sehingga menjadikan kamu menyesal apa yang telah kamu lakukan. Ini dia, supaya kita berhati-hati dalam memberikan maklumat, info dan sebagainya, supaya kamu tidak mengenakan hukuman ataupun musibah kepada satu-satu kaum sedangkan kamu jahil tentang hakikat sebenarnya. Ketika itu jadilah kamu menyesal tak sudah di atas perbuatan kamu itu. Ini disebut dalam tafsir Safwa At-Tafasir, Demikian pula dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan agar kita benar-benar menyemak berita daripada orang yang fasik dengan berwaspada, supaya tidak berlaku sebarang pendustaan dan kekeliruan. Itu dia, Dan kebanyakan ahli tafsir menyebutkan turunnya ayat ini kepada Al-Walid bin Uqbah bin Mu'aid ketika menjadi utusan Rasulullah untuk menzakat daripada Bani Mustalik, nak menunjukkan bahawa berita mesti sahih, tak boleh kita sampaikan berita-berita yang belum sahih. Maka berdasarkan ayat-ayat dan hadis di atas dapat dipahami bahawa antara sebab-sebab tabayun adalah tabayun ini kita mesti mencari kesahihannya, ketepatan berita adalah untuk mengelak diri daripada mendengar sesuatu berita yang belum dapat dipastikan kesahihannya oleh pihak berautoriti. Kadang kita lebih pandai daripada pihak otoriti. Otoriti belum mengeluarkan kenyataan, kita dah simpan. Termasuklah yang bekerja di situ, kadang tengah dicari, tengah ditulis, tengah dipastikan. Kadang pekerja di tempat berkenaan, kadang dah dia bocorkan maklumat keluar dulu, sedangkan belum sahih. Ini kena jaga-jaga. Oleh sebab itulah dalam surah Al-Hujurat, prinsip tabayun diseiringkan dengan ayat yang menuntut umat bersangka baik dan tidak mudah menjatuhkan hukum atau membuat kesimpulan sebagaimana disebut pada ayat yang ke-12 dalam surah yang sama. Wahai orang beriman, jauhilah kebanyakan daripada sangkaan
Karena sesungguhnya sebahagian sangkaan itu adalah dosa. Mana sangkaan yang buruk. Kita hendaklah husnuzan, jangan suuzan. Kita kadang tengok sesuatu, tengok orang dan sebagainya, kita pun mempunyai sangkaan-sangkaan yang tidak baik dalam fikiran dan minda kita. Maka hendaklah kita bersangka dengan sangka yang baik. Dan umat Islam adalah menjadi pembawa berita gembira dan bukan membuat berita yang menakutkan orang ramai dengan berita palsu dan juga analisis yang bukan daripada ahlinya. Dan inilah yang diajar oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh, di mana apabila baginda menjadi orang sakit, makanya baginda akan memberikan semangat kepada orang sakit. Nabi kata pada dia, la ba'sa tahurun insya-Allah. Tidak mengapa, semoga suci, semoga sembuh dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut dalam Sahih Imam Bukhari. Demikian pula berkata Al-Hafiz Ibn Hajar, tahurun bermaksud mudah-mudahan Allah membersihkanmu daripada dosa dan noda kamu. Di samping sembuh daripada penyakit. Malah Syekh Mula Ali Al-Qari menyebut tahurun artinya tidak ada rasa berat dengan sakit ini, kerana ia akan menjadi penghapus dosa-dosa kamu. Jadi inilah khabar gembira, maka begitulah pula di mana boleh jadi apa saja yang kita ulas, yang kita kongsi di media sosial bukanlah sesuatu yang benar, sebaliknya hanya khabar angin yang kita dengar dan peroleh daripada sumber yang tidak berautoriti. Maka inilah yang diberikan info ataupun SOP oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, kafa bil mar'i kadiban ayu haditha bikulli ma sami'a. Cukuplah seorang itu dianggap pendusta apabila dia bercakap segala apa yang didengar tanpa usul periksa. Dia dah sampaikan. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Oleh itu, marilah sama-sama kita menginsafi diri kita supaya janganlah kita menjadi penyebab ke arah ketidakbaikan ataupun kita menjadi penyebar kepada berita-berita palsu. Oleh kerana itulah kita sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa, Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fi dinina wa dunyana wa ahlina wa mali wa amwalina. Al-mustur auratina wa amin rawatina. Allahumma ihfazna min bayna yadayna wa min khalfina wa an yaminina wa an syama'ilina wa an fawqina wa a'udzubika bi'adzamatika an nuqtala min tahtina. Itu dia di antara doa. Semoga wabak ini akan berlalu pergi, digantikan dengan sinar kesihatan yang terbaik untuk seluruh masyarakat kita di Malaysia, di Indonesia dan di mana saja kita berada. Dengan doa, ya Allah, sesungguhnya kami mohon kepadamu keampunan dan keselamatan, keafiatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya kami mohon kepadamu keampunan dan keselamatan, keafiatan di dalam agama kami, dalam dunia kami, dalam keluarga kami, dalam harta kami. Ya Allah, tutupilah aib kami dan berilah ketentraman di hati kami. Ya Allah, jagalah kami daripada depan, belakang kami, kanan kami, kiri kami, atas kami, bawah kami, serta memohon perlindungan dengan keagunganmu agar tidak disambar oleh penyakit yang berjangkit ini, sama ada di atas ataupun di bawah kami. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Inilah di antara beberapa doa. Moga-moga kita dapat menjaga akan SOP. InsyaAllah kita akan bertemu di masa-masa yang akan datang. Dan cerita tentang COVID ini ataupun fiqh semasa tentang COVID memang begitu banyak. Kenapa kita kena tutup muka, kena pakai mask, kena jaga jarak, tadi kita dah jawab. Di sini akan datang kita nak ceritakan pula kenapa masjid ditutup, pasar raya dibuka, apa dia. Ini dalam siri akan datang kita akan sebut nanti maqasid syariah, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan dengan sedikit pemahaman fiqh semasa, semoga para pelajar, warga kerja dan juga sahabat handai merasa tenang, tak perlu kita risau, banyakkan doa, bersabar, tabah, jaga SOP. Semoga kita berjaya dan kita akan menang berjuang dengan perjuangan yang besar bersama COVID, kerana ia halus, tidak nampak. Dibanding kita berjuang dengan yang nampak, sudah pasti kita perlu usaha-usaha yang lebih
kepada memantapkan keimanan, memantapkan keislaman kita, ketabahan, kesabaran. Di samping berdoa, taat kepada Allah, yang duduk di rumah baca Quran, berzikir, banyak bersolat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, silaturahim, baik sangka kepada orang, jangan ada hasad, dengki, dan sebagainya. Sama-sama kita saling tasamuh, sama-sama maafkan di antara satu sama lain, dan terus kita menjaga perintah Allah, perintah Rasul, SOP yang telah diberikan oleh kerajaan. Semoga kita menang, kita selamat dunia dan akhirat insya-Allah. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi sallallahu